Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal bin Muhammad Amir dari Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Pengajian Islam Kohort 18 akan menerangkan hukum-hukum tajwid di dalam surah Al-Baqarah ayat 6 sehingga 16. Sebelum itu, saya akan membaca surah Al-Baqarah ayat 6 sehingga 16 terlebih dahulu sebelum saya terangkan hukum-hukum tajwid setiap ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Okey, sekarang saya akan menerangkan hukum-hukum tajwid setiap ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 6 hingga 16. Okey, kita bermula daripada ayat 6. Inna hukumnya adalah wajibul gunnah. Panjangnya atau panjang bacaannya adalah 2 harakat dan dibaca dengan dengung. Okey.
Kenapa ia wajibul gunnah? Sebab ada nun sabdu dalam kalimah. Allazina. Hukum tajwidnya adalah mad asli. Okey, panjang bacaan mad asli adalah 2 harakat. Kenapa mad asli? Kerana huruf ya, allazina, ya yang berbaris sukun. Yang sebelumnya terdapat huruf berbaris bawah atau kasrah, iaitu za. Za dan ya. Apabila huruf sukun, huruf za berbaris bawah dan selepas itu huruf ya sukun, jadi itu hukumnya adalah mad asli. Innal ladzina kafaru, kafaru. Hukumnya adalah mad asli juga. Bacaannya 2 harakat. Kenapa mad asli? Kerana huruf mad iaitu waw berbaris sukun. Sebelum huruf mad waw berbaris sukun, huruf sebelumnya adalah berbaris depan atau dhammah, iaitu huruf ra. Ra berbaris depan dan selepas itu berbaris lepas itu huruf dhammah depan itu adalah huruf mad berbaris sukun. Jadi itu adalah hukum mad asli. Okey, kita tengok sawaun innal ladzina kafaru sawaun. Sawaun. Hukum tajwid adalah mad wajib mutasil. Panjang bacaan mad wajib mutasil adalah 4 atau 5 harakat. Okey, kenapa mad wajib mutasil? Hukum dia sebabnya adalah huruf alif, iaitu huruf panjang huruf alif itu yang berbaris harakat panjang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu perkataan. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim, sawaun 'alaihim. Hukum tajwidnya adalah izhar halqi. Bacaan izhar halqi, cara bacaannya adalah baca dengan jelas. Kenapa jelas? Sebab izhar itu adalah maksud dari bahasa Melayu adalah zahir ataupun jelas. Okey. Sebab izhar halqi, sebabnya adalah hamzah untuk adalah tanwin bertemu dengan huruf ain. Huruf ain tu adalah huruf-huruf izhar halqi. Okey, seterusnya alaihim a'anzartahum. Okey, alaihim a'anzartahum. Hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Kenapa izhar syafawi? Okey, huruf izhar syafawi iaitu baca dengan jelas. Okey, hukum tajwidnya, sebabnya adalah apabila mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf hamzah. Alaihim a'anzartahum. Okey, semua boleh jelas ya? A'anzartahum. A'anzartahum adalah hukum tajwidnya adalah ikhfa hakiki. Okey. Ikhfa hakiki ni cara bacaannya adalah kena baca dengan dengung. Kena dengungkan apabila dan kita tengok dia punya sebabnya. Apabila nun mati atau sukun bertemu dengan huruf za. Apabila nun mati bertemu dengan huruf za ataupun huruf ikhfa hakiki, wajib baca dengan dengung. Okey, seterusnya a'anzartahum am. Hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Izhar syafawi iaitu kena baca dengan jelas. Kenapa baca dengan jelas? Okey, sebab izhar itu adalah zahir atau kita faham zahir itu adalah jelas. Okey, sebabnya
kita tengok huruf mim mati bertemu dengan huruf alif. Okey, seterusnya a'azartahum am lam. Okey, hukum tajwid am lam. Mim mati bertemu dengan lam, iaitu adalah izhar syafawi. Kenapa izhar syafawi? Kerana mim mati atau sukun bertemu dengan huruf lam. Okey, cara bacaan izhar syafawi senang saja. Ingat izhar. Kalau izhar, jadi bacaannya kena baca dengan jelas. Okey, seterusnya am lam tunzirhum. Lam tunzirhum. Okey. Mim mati bertemu dengan ta. Apabila mim mati atau sukun bertemu dengan ta, hukum tajwidnya adalah izhar syafawi juga. Kenapa izhar syafawi? Kerana apabila mim mati bertemu dengan ta. Okey, bacaan izhar syafawi ni adalah jelas. Okey, seterusnya hukum tajwid baca ayat yang ada hukum tajwid. Tunzirhum. Tunzirhum. Okey. Nun mati bertemu dengan za. Nun mati atau tanwin bertemu dengan za. Hukum tajwidnya adalah ikhfa hakiki. Apabila ikhfa hakiki ni ada, bacaannya kena baca dengan dengung. Okey, seterusnya. Tunzirhum lam. Tunzirhum la. Okey. Tunzirhum la. Apabila mim mati atau sukun bertemu dengan la, hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Kenapa izhar syafawi? Kerana izhar itu adalah kerana mim mati bertemu dengan la. Jadi cara bacanya adalah kena baca dengan jelas. Boleh faham? Okey. Seterusnya la. La, hukum tajwidnya adalah mad asli. Apabila huruf mad, iaitu alif yang berbaris sukun, terdapat huruf sebelumnya berbaris fathah atau berbaris atas atau fathah. Apabila huruf mad bertemu huruf sebelumnya iaitu berbaris fathah atau atas, jadi hukumnya adalah mad asli. Cara bacaannya adalah 2 harakat. La, seterusnya iaitu atau yang terakhir sekali, yu'minun. Okey, yu'minun di akhir ayat. Bila sebelum di akhir ayat adalah okey. Kenapa saya baca yu'minun? Sebab itu adalah bacaan di akhir ayat. Jadi hukum berada di akhir ayat adalah mad arid lis sukun. Okey. Sebabnya apabila huruf waw yang jatuh sebelum huruf diwakafkan pada akhir perkataan, ataupun apabila huruf waw bertemu huruf sebelumnya iaitu berbaris depan. Jadi di hujung ayat itu kita kena baca wakaf. Jadi yu'minun, hukumnya adalah mad arid li sukun. Bacaan harakatnya adalah 2, 4 atau 6. Seandainya yu'minun itu bukan di akhir ayat, tetapi dia adalah di dalam ayat lagi, kalau kita tidak wakafkan yu'minuna, tidak menjadi hukum mad arid li sukun, tetapi menjadi hukum mad asli. Ada beza kat situ, mad asli dengan mad arid li sukun.
kalau ma'arif li sukun, apabila bacaan di hujung ayat itu kita wakafkan dan kita tengok huruf waw sukun bertemu huruf sebelumnya adalah huruf yang berbaris dhammah. Boleh faham? Okay, saya akan terangkan pula hukum tajwid surah Al-Baqarah ayat yang ke-7. Okey, kita tengok hukum tajwid yang pertama. Khatamallahu. Okey, hukum tajwidnya adalah lafaz jalalah. Okey, lafaz jalalah ini, kenapa lafaz jalalah? Apabila ada perkataan Allah. Okey, dalam lafaz jalalah ada dua bacaan. Satu dibaca dengan tebal atau dibaca dengan nipis. Di dalam ayat khatamallahu dibaca dengan tebal atau tafhim. Kenapa dibaca dengan tebal? Kerana sebelum kalimah Allah terdapat sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah. Apabila huruf berbaris fathah, jadi lafaz jalalah kena dibaca dengan tebal atau tafhim. Okey, yang seterusnya ala khatamallahu ala. Hukum tajwid bagi ala adalah mad asli. Kenapa? Sebab apabila huruf mad iaitu alif yang berbaris sukun, sebelumnya terdapat huruf sebelum mad itu adalah berbaris atas atau fathah. Apabila huruf mad iaitu alif berbaris sukun bertemu huruf sebelumnya yang berbaris fathah, jadi hukum tajwid ini adalah mad asli. Okey, panjangnya adalah 2 harakat. Okey, seterusnya khatamallahu ala qulubihim. Qulubihim. Hukum tajwidnya adalah mad asli. Okey, kenapa mad asli? Kerana huruf mad iaitu waw yang berbaris sukun bertemu huruf sebelumnya iaitu huruf yang berbaris depan atau dhammah. Jadi panjang bacaan mad asli adalah 2 harakat. Okey, seterusnya qulubihim wa ala. Qulubihim wa ala. Okey, apabila mim mati bertemu dengan waw, jadi hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Kenapa izhar syafawi? Apabila mim mati atau sukun bertemu dengan waw. Jadi cara bacaannya adalah kena baca dengan jelas. Okey, seterusnya qulubihim wa ala. Okey, hukum bagi perkataan wa ala adalah mad asli. Okey, kenapa? Apabila huruf mad iaitu alif yang berbaris sukun bertemu huruf sebelumnya yang berbaris atas atau fathah, jadi hukumnya adalah mad asli dan panjang bacaannya adalah 2 harakat. Okey, seterusnya sam'ihim. Okey, sam'ihim. Apabila mim mati bertemu dengan ain, hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Kenapa izhar syafawi? Sebab mim mati atau sukun bertemu dengan ain. Jadi cara bacaannya adalah kena baca dengan jelas. Okey, seterusnya wa ala sam'ihim wa ala. Okey, kat sini wa ala hukum. Okey, apabila huruf mad iaitu alif berbaris sukun bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris atas atau fathah, hukumnya adalah mad asli. Jadi cara bacaannya dibaca panjang sebanyak 2 harakat. Okey, absarihim. Okey, absarihim. Okey, kita tengok
ka absarihim. Ada dua hukum tajwid dekat sini. Yang pertama sekali, hukum tajwid yang pertama, qalqalah. Qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Apabila, kenapa qalqalah sughra? Okey, qalqalah sughra ni adalah qalqalah yang terletak di pertengahan kalimah. Jadi, apabila qalqalah itu ada di pertengahan kalimah, kita kena tebalkan bacaan huruf ba. Ba itu kita kena tebalkan, ada absarihim. Okay, cara bacanya adalah kita menebalkan atau kita lantunkan bacaan itu. Jadi macam mana kita nak tahu untuk qalqalah itu adalah qalqalah sughra apabila huruf qalqalah iaitu qaf, ta, ba, jim dan dal berada di pertengahan kalimah. Okey, hukum tajwid yang kedua bagi absarihim adalah mad asli. Di situ di ayat absarihim ada huruf mad yang berbaris alif. Berbaris alif berbaris alif lah. Huruf mad iaitu alif berbaris sukun. Bertemunya yang berbaris atas atau fathah. Jadi hukumnya mad asli. Okey, bacaannya adalah dua harakat. Seterusnya absarihim ghisyawah. Okey, absyawah. Di sini okey, apabila mim mati atau sukun bertemu dengan ra atau ghin, hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Apabila izhar syafawi ini berjumpa, kita akan kena baca dengan jelas. Okey, seterusnya ghisyawah. Okey. Ghisyawah. Di ghisyawah itu ada huruf mad iaitu alif berbaris sukun bertemu huruf sebelumnya yang berbaris atas atau fathah. Jadi hukumnya adalah mad asli. Okey. Panjang bacaannya adalah dua harakat. Okey, seterusnya walahum azabun. Apabila mim mati bertemu dengan ain, hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Apabila okey, macam mana cara bacaan izhar syafawi? Kena baca dengan jelas. Okey, seterusnya azabun. Azabun apabila huruf mad iaitu alif yang berbaris sukun bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris atas atau fathah. Jadi hukum tajwidnya adalah mad asli. Okey, bacanya adalah dua harakat. Panjang bacaannya dua harakat. Okey, seterusnya azabun azimun. Okey, azabun azimun. Hukum tajwidnya adalah izhar halqi. Okey, apabila tanwin bertemu dengan huruf ain, jadi hukum tajwidnya adalah izhar halqi. Jadi cara bacaannya adalah baca dengan jelas. Okay, yang terakhir sekali azim. Okey, azim. Saya baca azim ini cara baca wakafkan. Huruf mim tu saya wakafkan. Kenapa? Sebab azim ni adalah berada di akhir ayat. Jadi apabila kalimah itu berada di akhir ayat, jadi hukum tajwidnya adalah mad arid lis sukun. Okey, kita tengok huruf azim. Huruf ya yang jatuh sebelum huruf diwakafkan di akhir ayat. Jadi apabila huruf ya bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris bawah atau kasrah, jadi hukumnya adalah mad arid lis sukun. Panjangnya adalah 2, 4 atau 6 harakat. Okey, sekarang ni kita akan sambung hukum tajwid pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-8. Okey, kita tengok ayat ke-8 surah Al-Baqarah.
Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Okey, kita tengok di ayat di depan. Wa minan nasi. An-nasi. Nun sabdu atau syaddah dalam kalimah, iaitu apabila ada nun sabdu atau syaddah dalam kalimah, hukum tajwidnya adalah wajibul gunnah. Jadi bacaannya, panjang bacaannya adalah 2 harakat dan kena baca dengan dengung. Seterusnya, minan nasi may yaqulu. Okey. Apabila nun mati atau sukun bertemu dengan huruf ya, jadi hukum tajwidnya adalah idgham al-ghunnah ataupun idgham bi ghunnah. Idgham al-ghunnah, idgham bi ghunnah. Sama je dua-dua tu. Kenapa? Okey. Kenapa idgham bi ghunnah? Apabila nun mati bertemu dengan ya. Okey. Cara bacaan untuk bagi idgham bi ghunnah ini adalah memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua, seakan-akan menjadi huruf sabdu. Jadi sebutannya nun bertemu dengan ya, may yaqulu. Jadi dia seakan-akan menjadi sabdu tapi dia tidak berbunyi sabdu. May yaqulu. Jadi fahami kat situ? Okey, yang ketiga, yaqulu. Yaqulu apabila huruf mad iaitu waw bertemu huruf sebelumnya yang berbaris depan atau dhammah, hukum tajwidnya adalah mad asli. Panjang bacaannya adalah 2 harakat. Okey, seterusnya may yaqulu amanna. Okey, amanna. Dekat amanah ada 2 hukum tajwid di sini. Yang pertama, okey, kita tengok yang bagi hukum tajwid mak badal, amanah. Okey, kenapa ada mak badal di situ? Okey, kita melihat ada huruf alif bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kalimah. Huruf alif bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kalimah. Jadi di situ apabila ada bertemu 2 huruf yang hampir serupa, jadi hukumnya adalah mak badal. Jadi bacaan mak badal adalah 2 harakat. Dan hukum tajwid kedua bagi amanah adalah wajibul gunnah. Kenapa wajibul gunnah? Terdapat nun sabdu atau tasydid dalam kalimah. Okey, bacaannya 2 harakat dan kena baca dengan dengung. Okey, seterusnya billahi. Amanna billahi. Okey, billahi adalah lafzul jalalah, lafaz jalalah. Lafaz jalalah ini kita tengok apabila lafaz huruf Allah sebelum itu berbaris bawah atau kasrah. Jadi bacaannya kena baca dengan nipis atau tarkik. Apabila baris bawah, bila huruf Allah, sebelum huruf Allah itu ada huruf yang berbaris bawah atau kasrah, jadi lafaz jalalah itu kena baca dengan nipis atau tarkik. Okey, seterusnya billahi wa bil yaumi. Wa bil yaumi, al yaumi. Okey, apabila alif lam bertemu dengan huruf lam, jadi hukumnya adalah izhar qamari ataupun alif lam qamariyah. Okey. Cara bacaannya adalah dibaca dengan jelas. Bil yaumil akhir. Al-akhirah. Okey. Apabila huruf alif lam bertemu dengan huruf alif, jadi hukum tajwidnya adalah izhar qamari atau alif lam qamariyah. Jadi kena baca dengan jelas. Hum bi mu'minina. Okey, apabila huruf mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ba, jadi hukum tajwidnya adalah
Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Kenapa ikhfa syafawi? Kerana mim mati atau tan atau sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi bacaannya kena baca dengan dengung. Okey, bimu'minina, bimu'minina. Okey, tetapi bimu'minin itu bimu'minina berada di akhir ayat. Jadi kita baca bimu'minin. Jadi hukum tajwid bagi bacaan bimu'minin adalah mad arid li sukun. Kenapa? Sebab huruf ya jatuh sebelum huruf diwakafkan di akhir perkataan. Jadi bacaan panjangnya adalah 2, 4 atau 6 harakat. Okey, sekarang saya akan menerangkan hukum tajwid surah Al-Baqarah ayat ke-9. Okey, kita bermula dengan yukhadi'una. Okey. Okey, hukumnya adalah mat asli. Okey, apa sebab mat asli? Sebab ada huruf mad di situ iaitu alif yang berbaris sukun. Yang terdapat sebelumnya adalah huruf yang berbaris fathah. Apabila huruf mad bertemu dengan huruf sebelumnya iaitu berbaris fathah, jadi hukum tajwidnya adalah mad asli. Panjang harakat adalah sebanyak 2 harakat. Okey. Yang kedua sama juga yukhadi'una. Kat sini ada lagi satu hukum mad asli iaitu dekat huruf waw di hujung ayat una. Iaitu waw itu adalah huruf mad. Apabila huruf mad yang berbaris sukun bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris depan atau dhammah, jadi hukumnya adalah mad asli. Panjang bacaannya sama adalah 2 harakat. Seterusnya yukhadi'unallaha. Okey, hukumnya adalah lafzul jalalah, lafaz jalalah. Okey, lafaz jalalah ni apabila ayat sebelumnya Allah, sebelum Allah itu huruf terakhirnya adalah berbaris fathah. Apabila Allah bertemu dengan huruf sebelumnya berbaris fathah, jadi dia dibaca secara tebal atau tafhim. Okey, seterusnya wallazina yukhadi'unallaha wallazina. Okey, wallazina mad asli. Hukumnya adalah mad asli. Kenapa mad asli? Sebab di situ terdapat huruf ya berbaris sukun bertemu huruf sebelumnya iaitu berbaris fathah, baris bawah atau kasrah. Jadi hukumnya adalah mad asli. Panjang bacaannya sebanyak 2 harakat. Okey. Seterusnya yukhadi'unallaha wallazina amanu. Okey. Hukumnya mad asli juga. Okey, kenapa mad asli? Sebab ada huruf mad iaitu alif yang berbaris sukun bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris fathah atau baris atas. Jadi hukumnya adalah mad asli dan panjang harakatnya adalah 2 harakat. Seterusnya wallazina amanu wama. Okey, wama, waw mim alif. Okey, alif itu mad asli. Kenapa mad asli? Sebab alif itu adalah mad berbaris sukun bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris atas atau fathah. Jadi hukumnya mad asli dan panjang bacaannya adalah 2 harakat. Okey, seterusnya wallazina amanu yakhda'una. Okey, yakhda'una mad asli. Kenapa mad asli? Sebab ada huruf mad di situ iaitu waw yang berbaris sukun bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris
depan atau dhammah. Jadi panjang bacaannya adalah 2 harakat. Seterusnya. Amanu wa ma yakhda'una illa. Okey, hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Okey, kenapa mad jaiz munfasil? Huruf mad iaitu alif bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kalimah, di mana huruf mad terletak di penghujung kalimah dan hamzah dimulakan dengan dan hamzah berada di permulaan kalimah. Jadi perasan ke tidak? Illa, alif, hamzah, lam, alif. Huruf mad iaitu alif bertemu dengan huruf hamzah, iaitu huruf mad berada di belakang sekali dan huruf hamzah berada di hadapan sekali. Jadi hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Panjang bacaannya adalah sebanyak 4 atau 5 harakat. Sambung ya. Yakhda'una illa anfusahum. Okey. Hukumnya adalah ikhfa hakiki. Kenapa ikhfa hakiki? Apabila nun mati atau sukun bertemu dengan huruf fa. Fa itu adalah huruf ikhfa hakiki. Jadi, macam mana cara membaca ikhfa hakiki? Kena baca dengan dengung. Anfusahum. Kena dengung. Nun bila berdengung fa, kena dengung. Wajib dengung. Tak boleh jelas. Okey, seterusnya. Anfusahum wa ma. Okey, hukumnya adalah izhar syafawi. Kenapa izhar syafawi? Apabila mim mati atau sukun bertemu dengan huruf waw. Waw. Mim mati atau sukun bertemu dengan huruf waw. Waw itu adalah huruf izhar. Jadi apabila izhar, bacaannya kita kena baca dengan jelas. Terusnya anfusahum wa ma. Okey, wa ma hukumnya adalah mad asli. Kenapa mad asli? Apabila huruf mad iaitu alif bertemu yang berbaris sukun bertemu huruf sebelumnya yang berbaris atas atau fathah. Jadi hukumnya mad asli dan bacaannya sebanyak 2 harakat. Okey, yang terakhir sekali. Wa ma yash'urun. Okey. Yash'urun ni adalah berada di akhir ayat. Jadi apabila kalimah yang berada di akhir ayat yash'urun, apabila waw yang jatuh sebelum huruf diwaqafkan di akhir perkataan, jadi hukumnya adalah mad arid lis sukun. Kenapa mad arid lis sukun? Apabila huruf waw iaitu mad yang jatuh sebelum hurufnya yang diwaqafkan. Jadi apabila di hujung ayat bacaannya diwaqafkan. Apabila waw bertemu dengan huruf yang sebelumnya berbaris depan atau dhammah. Jadi tetapi bacaan itu kena waqafkan. Yash'urun, bukan yash'uruna. Kalau yash'uruna itu adalah asli, tapi disebabkan yash'urun ni berada di akhir kalimah, jadi diwaqafkan. Apabila diwaqafkan, hukumnya adalah mad arid lis sukun. Panjang bacaannya adalah 2, 4 atau 6 harakat. Seterusnya kita sambung hukum tajwid surah Al-Baqarah ayat yang ke-10. Okey, kita tengok ayat yang pertama. Fi qulubihim. Fi fa ya fi. Okey, kat situ hukumnya adalah mad asli. Kenapa ada mad asli? Sebab ada huruf mad di situ iaitu ya. Apabila ya sukun atau mati bertemu huruf sebelumnya yang berbaris bawah atau kasrah, hukumnya adalah mad asli. Panjang bacaannya adalah 2 harakat. Satunya qulubihim. Fi qulubihim. Okey, hukum bacaannya adalah mad asli juga. Kenapa mad asli? Sebab ada huruf mad di situ iaitu waw. Apabila waw berbaris sukun atau
mati bertemu huruf sebelumnya yang berbaris hadapan atau dhammah, jadi hukumnya adalah mat asli. Panjangnya adalah sebanyak 2 harakat. Seterusnya, qulubihim maradun, qulubihim maradun. Okey, di sini hukumnya adalah idgham mislain saghir ataupun idgham mutamassilain bi ghairi gunnah. Atau yang paling tepat adalah idgham mislain saghir. Kenapa idgham mislain saghir? Sebab mim mati atau sukun bertemu dengan huruf mim. Apabila mim sukun atau mati bertemu dengan huruf mim, jadi cara bacaannya mim mati dimasukkan ke dalam huruf mim selepasnya. Okey, seterusnya. Okey. Qulubihim maradun fazadahumu maradun fazadahumu. Okey, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Okey, kenapa ikhfa hakiki? Kita tengok huruf. Okey, maradun, do itu barisnya adalah tanwin. Apabila tanwin, terdapat tanwin bertemu dengan huruf fa. Okey, jadi hukumnya adalah ikhfa hakiki. Fa itu adalah huruf ikhfa. Jadi macam mana bacaannya? Kita kena baca dengan dengung. Tak boleh jelas. Okey, seterusnya fazadahumu. Fazadahumu. Okey, jadi hukumnya adalah mat asli. Kenapa mat asli? Sebab apabila huruf mat iaitu alif bertemu dengan alif yang berbaris sukun atau mati bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris fathah atau atas, jadi hukum bacaannya adalah mat asli. Bacaannya dibaca sebanyak 2 harakat. Okey, seterusnya fazadahumullahu. Okey, hukumnya adalah lafzul jalalah. Kenapa lafzul jalalah? Sebab ada Allah. Okey, kenapa? Okey, sebabnya ada Allah. Di situ ada kalimah Allah. Okey, apabila huruf sebelumnya berbaris atau fathah. Tetapi macam mana kita nak tahu ia itu baca dengan tebal ataupun nipis? Kita tengok huruf sebelum Allah. Huruf sebelum Allah, ayat dia. Huruf sebab Allah itu adalah mim berbaris atas ataupun depan. Jadi kataan lafzul jalalah itu dibaca dengan tebal atau tafhim. Okey, seterusnya walahum azabun. Okey, hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Kenapa izhar syafawi? Kerana mim sukun atau mati bertemu dengan ain. Bacaannya kena baca dengan jelas. Seterusnya azabun. Okey, hukumnya adalah mat asli. Kenapa mat asli? Apabila huruf mat iaitu alif berbaris sukun atau mati bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris fathah atau atas. Bacaannya adalah sebanyak 2 harakat. Alimun. Hukumnya adalah mat asli. Kenapa mat asli? Kerana apabila huruf mat bertemu iaitu ya. Huruf mat iaitu ya. Yang berbaris sukun atau mati bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris kasrah atau bawah. So hukumnya mat asli dan panjang bacaannya sebanyak 2 harakat. Contohnya azabun alimum bima. Hukumnya adalah iqlab. Kenapa iqlab? Okey, apabila tanwin bertemu dengan huruf ba. Okey, kita tengok macam mana cara bacaannya.
menukarkan bunyi nun mati atau tanwin atau huruf sebelum itu tanwin. Okey, macam ni. Menukarkan bunyi nun mati kepada mim dengan merenggangkan sedikit bibir supaya tidak menyerupai bunyi idgham. Sekarang ni apabila huruf nun mati atau tanwin, bacaan untuk iqlab, tukarkan nun mati atau tanwin kepada mim, bunyi mim, dengan kita renggangkan sikit bibir supaya tidak bunyi idgham. Boleh faham kat situ ya? Okey, seterusnya alimum bima. Okey, hukum bacaan bima adalah mad asli. Kenapa mad asli? Apabila huruf mad iaitu alif berbaris sukun bertemu huruf sebelumnya yang berbaris atas atau fathah. Jadi bacaan panjangnya adalah 2 harakat. Seterusnya bima kanu. Okey, yang hukum bacaannya adalah mad asli. Kenapa mad asli? Okey, kat sini ada 2 hukum bacaan mad asli. Yang pertama sekali, alif. Alif sukun yang berbaris sukun terdapat huruf sebelumnya berbaris atas atau fathah. Kanu, ka alif. Yang kedua, waw. Nu, iaitu huruf mad di situ waw berbaris sukun atau mati bertemu huruf sebelumnya yang berbaris dhammah atau depan. Jadi segala hukum asli bacaannya adalah 2 harakat. Bima kanu. Okey, seterusnya yang terakhir sekali. Bima kanu yakzibun. Okey. Apabila ayat terakhir sekali, bila kita baca waqafkan, jadi hukum bacaannya adalah mad arid lis sukun. Kerana waw itu jatuh sebelum huruf yang diwakafkan di akhir perkataan. Sebab ada huruf waw. Waw itu apa? Huruf mad. Apabila terdapat huruf mad dan terdapat huruf mad sebelum huruf diwakafkan, jadi nun itu tidak berbunyi, tidak dibaca dengan baris atas, tapi dimatikan. Apabila ni dimatikan dan huruf sebelumnya ada huruf mad, jadi hukum bacaannya adalah mad arid lis sukun. Dan panjang harakatnya adalah sebanyak 2, 4 ataupun 6. Okey, seterusnya kita sambung hukum tajwid surah Al-Baqarah ayat yang ke-11. Kita bermula dengan wa iza qila lahum wa iza. Okey. Hukum bacaannya adalah mad asli. Kenapa mad asli? Terdapat huruf mad. Apabila huruf mad iaitu alif bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris atas atau fathah, jadi hukumnya mad asli. Bacaannya, panjang bacaannya adalah sebanyak 2 harakat. Okey, yang seterusnya qila wa iza qila. Okey, hukumnya adalah mad asli juga. Kenapa mad asli? Terdapat huruf mad pada huruf ya. Di tengah-tengah itu. Qila qaf ya la. Ya itu adalah huruf mad. Apabila huruf mad iaitu ya yang berbaris sukun atau mati bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris bawah atau kasrah, so bacaannya adalah mad asli dan panjang bacaannya sebanyak 2 harakat. Contohnya qila lahum la. Okey, apabila huruf mim mati bertemu dengan huruf lam, iaitu hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Kenapa izhar syafawi? Kerana
Mim mati bertemu dengan la. Bacaannya kena baca dengan jelas. Qila lahum la. Di situ ada huruf mat iaitu alif bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris atas atau fathah. Jadi hukum bacaannya adalah mat asli. Panjang bacaannya adalah sebanyak 2 harakat. Seterusnya lahum la tufsidu. Apabila huruf mat iaitu waw bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris depan atau dhammah, hukum bacaannya adalah mat asli. Panjang bacaannya sebanyak 2 harakat. Okey. Seterusnya lahum la tufsidul ardi. Okey, lagi sekali. Lahum la tufsidu fi. Okey. Fa ya. Apabila huruf ya itu mat, huruf mat iaitu ya mati atau sukun bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris bawah atau kasrah, hukum bacaannya adalah mat asli. Panjang bacaannya sebanyak 2 harakat. Contohnya fil ardi, al ardi. Apabila alif lam bertemu dengan huruf hamzah, hukum bacaannya adalah izhar qamari ataupun alif lam qamariyah. So, alif lam qamariyah atau izhar qamari kena baca dengan jelas. Cara bacaannya kena baca dengan jelas. Contohnya qalu. Okey. Bacaan qalu apabila huruf alif iaitu huruf mat iaitu alif bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris atas atau fathah, bacaan hukumnya adalah mat asli. Bacaannya sebanyak 2 harakat. Seterusnya qalu innama. Hukum bacaannya adalah mat jaiz munfasil. Kenapa mat jaiz munfasil? Apabila huruf mat iaitu waw bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 perkataan. Panjang bacaannya sebanyak 4 atau 5 harakat. Seterusnya innama. Apabila ada nun sabdu atau tasydid dalam satu kalimah, hukumnya adalah wajibul gunnah. Panjang bacaannya dibaca sebanyak 2 atau 3 harakat dan wajib dengung. Innama. Seterusnya ada lagi satu hukum tajwid di situ. Apabila huruf mat iaitu alif bertemu dengan yang berbaris fathah bertemu dengan huruf yang berbaris sukun bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris atas atau fathah, jadi hukum tajwidnya adalah mat asli. Bacaan panjangnya sebanyak 2 harakat. Okey, seterusnya yang terakhir sekali, innama muslihun. Innama nahnu muslihun. Okey, muslihun bacaan yang di akhir ayat. Apabila huruf waw iaitu mat jatuh pada huruf sebelum yang diwakafkan di akhir perkataan, hukum tajwidnya adalah mat arid lis sukun. Okey, panjang bacaannya adalah 2, 4 atau 6. Seterusnya kita sambung hukum tajwid surah Al-Baqarah ayat yang ke-12. Bermula dengan ala innahum. Hukum okey. Apabila huruf mat
iaitu alif bertemu dengan huruf hamzah dalam dua perkataan. Tajwidnya adalah mad jaiz munfasil. Panjang bacaannya sebanyak 4 atau 5 harakat. Seterusnya innahum. Apabila terdapat nun tasydid atau sabdu dalam satu perkataan, hukumnya adalah wajibul gunnah. Cara bacaannya kena dengung, wajib dengung. Seterusnya innahum humu. Okey, apabila mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ha, hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Cara bacaannya baca dengan jelas. Seterusnya humul mufsiduna al-mufsiduna. Okey. Dekat ayat al-mufsiduna terdapat dua hukum tajwid. Yang pertama sekali adalah alif lam qamariyah atau izhar qamari. Yang kedua mad asli. Okey, kita tengok izhar qamari atau alif lam qamariyah. Kat mana alif lam qamariyah ini? Iaitu berada di hadapan al-mufsidu, alif lam bertemu dengan mim. Jadi hukumnya izhar qamari. Bacaannya kita baca dengan jelas. Yang kedua sekali mad asli. Di mana mad asli? Itu siduna. Apabila waw iaitu huruf mad bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris depan atau dhammah. Bacaan panjangnya sebanyak 2 harakat. Yang seterusnya walakin. Okey. Hukum tajwidnya. Okey. Kita tengok di mana. Okey. Hukum tajwidnya mad asli. Kenapa mad asli? Apabila huruf mad iaitu alif bertemu dengan iaitu alif yang berbaris sukun yang bertemu dengan huruf sebelumnya berbaris fathah. Bacaannya adalah mad asli dan dibaca sebanyak 2 harakat. Seterusnya walakillah. Nun mati. Apabila nun mati bertemu dengan huruf lam, hukumnya adalah idgham bila gunnah atau idgham bil gunnah. Okey. Macam ni cara membacanya, dibaca dengan idgham tetapi tidak dengung. Kita masukkan huruf itu, huruf nun mati ke dalam lam. Jadi dia tidak ada bunyi dengung. Bunyi ni macam ni. Walakillah. Nun itu kita hazafkan. Jadi kita akan baca dengan lam itu dengan tasydid. Okey, seterusnya la. Hukumnya adalah mad asli. Kenapa mad asli? Terdapat huruf alif yang berbaris sukun bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris atas atau fathah. Jadi hukum tajwidnya adalah mad asli. Bacaannya sebanyak 2 harakat. Dan terakhir sekali la yash'urun. Hukum tajwidnya adalah mad arid lis sukun. Kenapa mad arid lis sukun? Kerana apabila huruf waw iaitu huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakafkan di akhir ayat, bacaannya adalah mad arid lis sukun. Panjang bacaannya sebanyak 2, 4 atau 6 harakat. Okey, sekarang ni kita sambung hukum tajwid surah Al-Baqarah ayat yang ke-13. Bermula dengan wa iza qila lahum. Wa iza. Okey, terdapat huruf mad iaitu alif bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris atas atau fathah. Hukumnya adalah mad asli. Panjang harakatnya sebanyak 2 harakat. Qila. Okey, seterusnya qila lahum. Qila qaf ya la. Okey. Terdapat huruf mad iaitu ya bertemu dengan huruf sebelumnya berbaris bawah atau kasrah. Hukum tajwidnya adalah mad asli. Panjang harakatnya sebanyak 2 harakat. Seterusnya
qila lahum aminu. Okey. Apabila mim mati atau sukun bertemu dengan huruf hamzah, hukum tajuk ini adalah izhar syafawi. Cara bacaan izhar syafawi adalah baca dengan jelas. Seterusnya aminu. Okey. Ayat aminu ni terdapat dua hukum tajwid. Yang pertama sekali, kita tengok apabila huruf hamzah mendahului huruf alif dalam satu perkataan. Jadi hukum tajwidnya kat sini adalah mad badal. Kenapa mad badal? Kita tengok. Ada huruf mad di situ, iaitu apabila ada huruf mad. Tetapi huruf mad itu selepas huruf hamzah. Jadi apabila ada huruf hamzah mendahului huruf mad iaitu alif dalam satu perkataan, hukum tajuk ini adalah mad badal. Panjang harakatnya sebanyak 2 harakat. Okey. Lagi satu hukum dalam ayat aminu adalah mad asli. Kenapa ada mad asli? Sebab ada huruf waw di situ. Huruf waw mad asli. Apabila terdapat huruf mad iaitu waw bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris depan atau dhammah, jadi hukum tajwidnya adalah mad asli. Dan panjang harakatnya sebanyak 2 harakat. Seterusnya, kama amana. Okey. Hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil. Mad yang mana satu mad jaiz munfasil, iaitu kama. Ni macam kenapa dia mad jaiz munfasil? Sebab huruf mad iaitu alif bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 perkataan. Jadi hukumnya mad jaiz munfasil. Panjang harakatnya sebanyak 4 atau 5 harakat. Seterusnya amana. Hukum tajwidnya adalah mad badal kerana huruf hamzah mendahului huruf mad iaitu alif dalam satu perkataan. Panjang harakatnya sebanyak 2 harakat. Seterusnya amanan nasu. Okey, an-nasu. Ada 2 hukum tajwid di sini. Yang pertama sekali, idgham syamsi ataupun alif lam syamsiah. Kenapa ada alif lam syamsiah di sini? Kerana apabila huruf alif lam bertemu dengan huruf nun yang bersabdu, apabila alif lam bertemu dengan huruf nun, secara automatiknya nun itu menjadi sabdu. Jadi apabila menjadi sabdu, hukumnya adalah idgham syamsiah. Dan dibaca, cara bacaannya kena baca dengan idgham. Lagi satu hukum tajwidnya adalah wajibul gunnah. Nama wajibul gunnah sebab ada nun sabdu dalam perkataan itu, dalam ayat itu. Okey, panjangnya sebanyak 2 atau 3 harakat dan wajib baca dengan dengung. Okey, ada lagi satu lagi hukum tajwid. Minta maaf tak perasan. Lagi satu ini adalah mad asli. Kenapa ada mad asli? Sebab apabila huruf mad bertemu iaitu alif yang berbaris sukun bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris atas atau fathah. Jadi hukumnya adalah mad asli. Panjang harakatnya sebanyak 2 harakat. Amanan nasu qalu. Yang pertama sekali, ada dua hukum tajwid di sini. Yang pertama sekali, qalu mad asli. Apabila huruf mad iaitu alif yang berbaris sukun bertemu dengan huruf sebelumnya berbaris atas atau fathah, hukum tajwidnya adalah mad asli. Sepanjang harakat sebanyak 2 harakat. Yang seterusnya, qalu anu'minu. Hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil. Kenapa mad jaiz munfasil? Kita tengok perkataan qalu anu'minu. Apabila ada tanda bacaan panjang pada waw itu, huruf mad di situ. Kita tengok
apabila huruf mat iaitu waw bertemu dengan huruf hamzah dalam dua perkataan. Jadi hukum tajwidnya adalah mat jaiz munfasil. Panjang harakatnya sebanyak 4 atau 5 harakat. Nu'minu kama amana kama amana. Okey. Ini pun sama juga. Sama je macam yang qalu adu'minu. Hukum tajwidnya mat jaiz munfasil untuk kama amana. Kenapa mat jaiz munfasil? Kerana ada apabila huruf mat iaitu alif bertemu dengan huruf hamzah dalam dua perkataan. Jadi hukum tajwidnya mat jaiz munfasil. Panjang harakatnya sebanyak 4 atau 5 harakat. Seterusnya amana. Okey, amana. Hukum tajwidnya mat badal. Kenapa ada mat badal? Apabila huruf hamzah bertemu mendahului huruf mat iaitu alif dalam satu perkataan. Bacaan panjangnya sebanyak 2 harakat. Okey, amanas sufaha. Okey, di sini ada 2 hukum tajwid. Yang pertama sekali idgham si. Yang kedua mad wajib muttasil. Okey, kita tengok idgham syamsi. Di manakah idgham syamsi itu? Yang idgham syamsi itu berada di hadapan apabila alif lam. Idgham syamsi. Kenapa idgham syamsi? Apabila alif lam bertemu dengan huruf sin. Jadi secara automatiknya alif lam bertemu huruf sin akan berlakunya ada tasydid di situ. Ada sin itu akan ada tasydid. Dan dibaca idgham syamsi ini kena dibaca dengan idgham. Apabila kita nak sebut alif lam dengan sin, nak kita sebut bunyi dia akan bunyi tasydid. As-sufaha ka as-sufaha. Okey, faham ya di situ? Yang seterusnya mak wajib mutasil. Kita tengok mak wajib mutasil. Kenapa ada mak wajib mutasil dalam itu? Kita tengok apabila huruf mat iaitu alif, yang alif itu yang berpaling panjang tu, ayat yang macam ada beralun tu. Itu maksudnya tanda panjang. Nampak ada alif beralun tu, itu dia punya huruf mat bertemu dengan huruf hamzah dalam satu perkataan. Jadi panjang harakatnya sebanyak 4 atau 5 harakat. Okey, seterusnya ala innahum. Okey, kita tengok di sini ala innahum mat jaiz munfasil hukum tajwidnya. Sebabnya huruf mat alif iaitu alif bertemu dengan huruf hamzah dalam dua perkataan. Panjang harakatnya 4 atau 5. Seterusnya innahum. Innahum wajibul gunnah. Kenapa wajibul gunnah? Ada nun syadda atau tasydid atau sabdu dalam perkataan, dalam ayat itu. Panjang harakatnya 2 atau 3 dan wajib baca dengur. Seterusnya innahum humu. Apabila mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ha, hukum tajwidnya izhar syafawi. Kenapa izhar? Okey, kalau izhar jadi bacaannya kena las. Innahum humus sufaha. Okey, as-sufaha lagi sekali. Ada as-sufaha di situ. Jadi hukum tajwidnya adalah ada 2 di situ, idgham syamsi dan mat wajib mutasil. Okey, saya terangkan balik. Okey, untuk idgham syamsi kita tengok, untuk kita nak mengetahui idgham syamsi atau alif lam qamariyah, kena cari perkataan alif lam bertemu dengan huruf sin. Jadi apabila alif lam bertemu sin, automatik akan ada syaddah di situ. Jadi kena baca dengan idgham. Lagi satu hukum tajwid mat wajib mutasil. Kenapa wajib mutasil? Kita tengok ada huruf mat di situ iaitu alif di belakang sekali sebelum hamzah itu. Nampak yang beralun itu. Yang beralun itu dia panjang dia. Jadi huruf mat iaitu alif bertemu dengan huruf hamzah dalam satu perkataan. Hukum tajwidnya mat wajib mutasil. Panjang harakatnya sebanyak 4 atau 5 harakat. Seterusnya walakin. Okey, walakin mat wajib mat wajib pula dah. Walakin hukumnya mat asli. Kenapa mat asli? Apabila huruf mat nampak lepas la tu ada satu huruf mat iaitu alif, dia kecil. Walakin
Huruf mat iaitu alif yang berbaris sukun bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris atas atau fathah. Hukumnya mat wajib mutas, mat asli. Banyak harakatnya sebanyak 2 harakat. Okey, seterusnya. Walakilla, killa. Apabila nun mati atau sukun bertemu dengan lam, jadi hukum tajwidnya adalah idgham bil ghunnah atau idgham bil ghunnah. Okey. Jadi cara bacaannya dibaca dengan idgham tetapi tidak dengung. Okey, seterusnya la. Hukum tajwidnya adalah mat asli. Kenapa mat asli? Apabila huruf mat iaitu alif bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris atas atau fathah. Jadi hukum tajwidnya mat asli. Pada harakatnya 2 harakat. Yang terakhir sekali ya'lamun. Ya'lamun. Okey, ya'lamun ini adalah hukumnya adalah mat arid li sukun. Jadi kalau kita nak tahu mat arid li sukun apabila ayat itu berada di hujung ayat. Kita tengok kenapa jadi mat arid li sukun. Kerana ada huruf mat di situ iaitu waw yang jatuh sebelum huruf yang diwakafkan di akhir perkataan. Jadi hukum tajwidnya adalah mat arid li sukun dan panjang harakatnya sebanyak 2, 4 atau 6 harakat. Okey, seterusnya kita sambung pada hukum tajwid surah Al-Baqarah ayat ke-14. Okey, kita tengok. Wa iza laqul ladzi. Okey, di hadapan itu wa iza. Hukumnya mat asli. Kenapa mat asli? Terdapat huruf mat iaitu alif yang berbaris sukun bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris atas atau fathah. Jadi hukum tajwidnya adalah mat asli, panjang harakatnya 2 harakat. Seterusnya laku. Okey, laku. Hukum tajwidnya mat asli juga. Kenapa mat asli? Kerana terdapat huruf mat iaitu waw. Waw berbaris sukun bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris depan atau dhammah. Jadi hukum tajwidnya mat asli, panjang harakatnya 2 harakat. Okey, seterusnya. Allazina. Okey. Hukum tajwidnya adalah mat asli juga. Kenapa mat asli? Kerana apabila huruf mat iaitu ya bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris bawah atau kasrah. Jadi hukumnya mat asli, pada harakatnya 2 harakat. Allazi wa iza laqul ladzina amanu. Terdapat 2 hukum tajwid pada ayat amanu. Yang pertama mat badal, yang kedua mat asli. Kita tengok mat badal yang mana satu hukum tajwid mat badal. Okey, kita tengok amanu hamzah. Kita tengok apabila terdapat huruf hamzah menoloi huruf mat iaitu alif dalam satu perkataan. Jadi hukumnya mat badal, panjang harakatnya 2 harakat. Yang kedua mat asli. Kenapa ada mat asli? Okey, kita tengok terdapat huruf waw terdapat huruf mat iaitu waw bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris depan atau dhammah. Hukumnya mat asli. Panjang harakatnya 2 harakat. Seterusnya qalu. Okey, yang pertama sekali. Okey, qalu. Okey, ini hukumnya adalah mat asli. Jadi kenapa mat asli? Kerana huruf mat iaitu alif yang berbaris sukun bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris atas atau fathah. Hukum tajwidnya mat asli. Panjang harakatnya 2 harakat. Okey, seterusnya qalu amanna. Okey. Hukum tajwidnya adalah mat jaiz mufasil. Kenapa mat jaiz mufasil? Kerana huruf mat iaitu waw bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 perkataan. Jadi mat jaiz mufasil adalah hukum tajwidnya. Panjang harakatnya 4 atau 5 harakat. Seterusnya amanna. Okey, terdapat 2 hukum tajwid di sini. Yang pertama mat badal, yang kedua wajibul ghunnah. Kita tengok mat badal punya. Okey. Apabila terdapat huruf hamzah mendahului huruf mat iaitu alif dalam satu perkataan. Jadi itulah mat badal. Panjang harakatnya 2 harakat. Seterusnya wajibul ghunnah. Kenapa wajibul ghunnah? Terdapat nun sabdu dalam ayat. Itulah wajibul ghunnah. Panjang harakatnya 2 atau 3 dan kena baca dengan dengung. Wajib baca dengung. Soalnya wa iza amanna wa iza. Kita wa iza. Hukum tajwidnya adalah mat asli. Kenapa mat asli? Terdapat huruf mat iaitu alif yang berbaris sukun bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris fathah atau atas. Jadi itulah mat asli. Panjang harakatnya 2 harakat. Seterusnya khalau. Okey, kenapa khalau?
Kenapa? Okey, hukumnya adalah madlin. Madlin. Kenapa madlin? Apabila waw mati atau sukun bertemu dengan huruf sebelumnya berbaris atas. Madlin ni apabila waw mati atau sukun bertemu dengan huruf sebelumnya berbaris atas. Jadi hukumnya madlin. Pada harakatnya 2 harakat. Selanjutnya ila. Okey, ila hukumnya mak asli juga. Kenapa mak asli? Terdapat huruf alif, huruf mak iaitu alif bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris atas atau fathah. Itulah mak asli. Pada harakatnya 2 harakat. Okey, seterusnya. Okey. Syayatinihim. Okey. Di sini ada 2 hukum mak asli. Yang pertama mak aslinya adalah alif. Mak dia adalah alif bertemu dengan huruf yang sebelumnya berbaris atas atau fathah. Okey, yang kedua huruf mak asli yang kedua syayatinihim. Okey, kita tengok ada ya sukun di situ. Apabila huruf ya mak iaitu ya sukun berbaris bertemu dengan huruf sebelumnya berbaris bawah atau kasrah. Jadi mat asli, panjang mat asli ni 2 harakat. Qalu, seterusnya qalu, mat asli juga. Kenapa mat asli? Dalam ni banyak mat asli. Jadi saya akan terangkan satu persatu untuk kamu faham. Okey, di sini mat aslinya adalah kerana terdapat huruf mat di situ iaitu alif berbaris sukun bertemu dengan huruf sebelumnya berbaris atas atau fathah. Panjang harakatnya sebanyak 2 harakat. Seterusnya qalu inna. Tajwidnya wajah ismu fasih kerana terdapat huruf mat iaitu waw bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 ayat. Jadi hukum tajwidnya majaz ismu fasih pada harakatnya 4 atau 5. Inna, seterusnya inna iaitu wajibul gunnah. Nama wajibul gunnah kerana ada nun syaddah tasydid atau sabdu dalam ayat. Panjang harakatnya 2 atau 3 harakat dan kena baca dengan dengung. Okey, lagi satu inna hukumnya adalah mat asli. Kenapa mat asli? Kerana alif iaitu mat iaitu alif bertemu dengan huruf mat iaitu alif yang berbaris sukun bertemu dengan huruf sebelumnya berbaris atas atau fathah. Panjang harakat mat asli ni 2 harakat. Seterusnya inna ma'akum innama ma'akum innama apabila mim mati atau sukun bertemu dengan huruf hamzah. Muka tajwidnya izhar syafawi dan izhar syafawi kena baca dengan jelas. Kenapa baca dengan jelas? Sebab izhar itu jelas. Wajib kalau jelas kena baca dengan jelas. Innama terdapat 2 hukum tajwid di situ. Yang pertama wajibul gunnah, yang kedua mat asli. Kita tengok wajibul gunnah di mana. Okey, yang pertama ada nun sabdu dalam ayat. Jadi panjang harakatnya 2 atau 3 harakat dan wajib baca dengung. Yang kedua sekali mat asli. Kenapa ada mat asli? Ada huruf mat di situ iaitu alif bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris atas atau fathah. Panjang harakatnya 2, 4 atau 6. Yang terakhir sekali mustahziun. Okey. Kenapa mat asli? Okey, di sini hukum tajwid ini adalah mat arid li sukun. Kenapa mat arid li sukun? Kerana terdapat huruf mat di situ iaitu waw yang jatuh sebelum huruf yang diwajibkan waqaf pada akhir perkataan. Panjang harakatnya sebanyak 2, 4 atau 6. Kalau kita nak tahu mat arid li sukun ni, biasa mat arid li sukun ni berada di penghujung ayat. Kita sambung ke tajwid surah Al-Baqarah ayat ke-15. Okey. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Okay, kita tengok perkataan yang depan sekali. Allah. Okey. Allah iaitu kenapa? Iaitu apa? Lam jalalah. Kenapa lam jalalah? Kerana Allah. Kerana perkataan Allah. Okey. Sebabnya apabila huruf alif dibaca dengan baris di atas atau fathah. Jadi cara bacaannya kena baca dengan tebal. Kenapa tebal? Sebab baris atas atau fathah kena baca tebal. Kalau baris bawah atau kasrah baca dengan nipis. Kalau baris depan atau dhammah kena baca tebal. Okey, yang kedua yastahzi'u bihim wa ya Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum
Okey, apabila mim mati bertemu dengan huruf waw, hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Kenapa izhar syafawi? Kerana mim mati bertemu dengan huruf waw. Baca kena dengan jelas. Yang kedua, wa yamudduhum fi. Wa yamudduhum fi. Apabila mim mati bertemu dengan fa, hukum tajwidnya sama juga izhar syafawi. Kenapa izhar syafawi? Kerana mim mati atau sukun bertemu dengan fa. Jadi izhar ni kena baca dengan jelas cara bacaan dia. Soalnya wa yamudduhum fi tughyanihim. Okey, yang pertama sekali tughyanihim. Okey. Kat situ ada huruf mat di situ, iaitu alif. Kecil di situ, orang lagi kecil tu ada huruf mat. Apabila huruf mat iaitu alif yang berbaris suku bertemu dengan huruf sebelumnya berbaris atas atau fathah, hukum tajwidnya mat asli. Panjang harakatnya 2 harakat. Okey, seterusnya tughyanihim ya'mahun. Tughyanihim ya'mahun. Hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Kenapa izhar syafawi? Apabila mim mati bertemu dengan ya. Jadi kalau hukumnya izhar syafawi, kalau izhar kena baca dengan jelas. Yang terakhir sekali, ya'mahun. Ya ini adalah mat arid li sukun. Kenapa mat arid li sukun? Terdapat huruf mat iaitu waw bertemu dengan huruf sebelumnya yang diwakafkan di akhir perkataan. Jadi panjang harakatnya sebanyak 2, 4 atau 6. Okey, yang terakhir sekali kita tengok hukum tajwid pada surah Al-Baqarah ayat 16. Okey, ini adalah yang terakhir yang saya akan ceritakan hukum tajwid dalam surah Al-Baqarah ayat 16. Okey, kita tengok perkataan bermula dengan ulaika. Okey, ulaika. Hukumnya adalah mat wajib mutasil. Kenapa mat wajib mutasil? Mutasil. Kerana apabila huruf mat iaitu alif bertemu dengan huruf hamzah dalam satu ayat, hukumnya adalah mat wajib muttasil. Panjang harakatnya 4 atau 5. Yang kedua, alla ulaika allazina. Okay, allazina hukum tajwidnya adalah mat asli. Kenapa mat asli? Apabila huruf mat iaitu ya bertemu dengan huruf sebelumnya berbaris bawah atau kasrah, hukumnya mat asli. Panjang harakatnya 2 harakat. Yang ketiga, allazina ishtaraw ad-dalalata. Ad-dalalata. Terdapat 2 hukum tajwid di situ. Yang pertama, izhar qamari. Yang kedua, mat asli. Yang pertama sekali ad-dalalata. Okey, bukan izhar qamari tapi idgham syamsi. Salah, minta maaf di situ. Ad-dalalata, alif lam bertemu dengan huruf dha. Idgham syamsi. Apabila alif lam bertemu dengan huruf dha, jadi idgham syamsi, dan automatiknya huruf dha itu ada syaddah, sabdu, tasydid. Jadi idgham syamsi kena baca dengan idgham. Namanya pun idgham, kan? Betul tak? Yang kedua, ad-dalalata hukum tajwidnya mat asli. Apa mat asli? Terdapat huruf alif. Huruf mat iaitu alif yang berbaris sukun bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris atas atau fathah. Panjang harakat hukum tajwid mat asli sebanyak 2 harakat. Yang ketiga, seterusnya, ad-dalalata bil huda. Okey, ini barulah izhar qamari. Kenapa izhar qamari? Apabila alif lam bertemu dengan huruf ha. Kenapa izhar? Sebab apabila alif lam bertemu ha, dia tidak ada tasydid. Kalau alif lam bertemu dengan huruf yang tak ada tasydid, automatik izhar qamari. Baca izhar qamari kena baca dengan jelas. Okey, lagi satu hukum tajwid bagi bil huda, iaitu mat asli. Kenapa mat asli? Sebab ada huruf mat di situ, iaitu alif. Apabila huruf mat itu alif yang berbaris sukun bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris atas atau fathah, mat asli hukumnya. Panjang harakatnya 2 harakat. Bil huda fama. Seterusnya fama, mat asli juga. Banyak mat asli dalam ni, jadi saya akan terangkan satu persatu. Apabila huruf mat iaitu alif bertemu dengan huruf sebelumnya berbaris atas atau fathah, pada harakatnya 2 harakat. Okey. Satunya fama rabihat tijaratuhum. Okey.
Sini ada satu hukum tajuk yang kita akan belajar, benda yang baru. Apa kamu tengok pertemuan huruf yang sama, iaitu ta bertemu ta. Ya, okay, macam ni. Apabila pertemuan huruf sama, iaitu ta sukun dengan ta yang berbaris. Jadi hukum tajwidnya adalah idgham mutamassilain, idgham mislain atau idgham mutamassilain. Kenapa idgham mutamassilain? Okay, lagi sekali beritahu. Apabila pertemuan dua huruf yang sama di situ, iaitu ta sukun atau mati bertemu dengan ta yang berbaris. Okey. Hukum tajwid, hukum tajwidnya idgham mutamassilain. Panjang, cara bacaannya idgham tanpa dengung. Masukkan rabihat tijaratuhum, di idgham tapi tak ada dengung. Yang kedua tijaratuhum. Hukumnya mak asli. Kenapa mak asli? Terdapat huruf mak iaitu alif yang baris sukun bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris atas atau fathah. Hukumnya mak asli. Panjang harakatnya 2 harakat. Satunya tijaratuhum wa ma. Hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Kenapa izhar syafawi? Apabila mim mati bertemu dengan huruf waw. Izhar syafawi, cara bacaan wajib baca dengan jelas. Soalnya tijaratuhum wa ma kanu wa ma. Wa ma kanu. Untuk 3 ni ada terdapat mat asli. Wa ma kanu. Wa ma 1 mat asli, kanu 2 mat asli. Kita tengok wama, mana mat asli dia. Dia tengok huruf mat di situ, iaitu alif. Baris sukun bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris atas atau fathah. Yang kedua, kanu. Kanu 2 hukum mat asli. Ada 2 hukum asli. Kita tengok. Yang pertama, ada huruf mat, iaitu alif yang baris atas. Huruf alif yang baris sukun bertemu dengan huruf sebelumnya yang baris atas atau fathah. Seterusnya, apabila terdapat huruf mat iaitu waw bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris depan atau dhamma. Jadi hukumnya mat asli. Panjang harakat mat asli ni adalah sebanyak 2 harakat. Yang terakhir sekali muhtadin. Hukumnya mat arid li sukun. Kenapa mat arid li sukun? Dia punya trik nak tahu mat arid li sukun ni senang saja. Kita tengok apabila ayat itu akhir ayat ada tabak huruf mat di akhir ayat, lepas tu berhenti, lepas tu baca dengan waqaf, jadi hukumnya adalah mat arid li sukun. Kita tengok sebabnya. Huruf huruf mat iaitu ya yang jatuh sebelum hurufnya yang diwakafkan di akhir perkataan. Jadi mat arid li sukun lah hukum tajwidnya. Panjang harakatnya sebanyak 2, 4 atau 6 harakat. Sekian, terima kasih daripada saya. Allah